Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu Cikgu Kiong. Saya ialah Cikgu Kiong. Hari ini Cikgu akan ajar kamu Komsas tingkatan 4 jaket kulit kijang dari Istanbul. Mari kita tengok apa tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Hari ini kita akan belajar cerpen Munshi. Cerpen Munshi. Mari kita tengok sinopsis dia. Apakah cerpen ini ceritakan? Cerpen ini mengisahkan hasrat saya, seorang anak muda, untuk berhijrah ke kota dihalang oleh bondanya yang bimbang anaknya itu akan terpengaruh oleh budaya-budaya negatif di bandar. Dalam cerpen ini, dia tak ada sebut nama, tapi dia sebut saya. Saya ni ialah seorang anak muda dan dia nak pindah ke kota, tapi bonda dia menghalang sebab dia takut budaya-budaya negatif di bandar akan mempengaruhi anak dia. Pada bondanya, saya masih belum mantap bahasa ibunda dan jati dirinya. Menurut bondanya, warga kota sudah hilang nilai-nilai tradisi seperti cinta akan agama, bahasa dan bangsa. Penjajah telah berjaya menyemai sentimen perkauman dalam kalangan rakyat sehingga pernah tercetusnya pertumpahan darah akibat permusuhan antara kaum. Oleh itu, bonda menasihatkan saya agar memelihara agama, bahasa dan negara supaya dihormati dan disegani. Jadi cerpen ni pada mulanya dia ceritakan saya seorang anak muda. Dia nak pergi ke kota tetapi emak dia menghalang. Bondanya menghalang sebab dia rasa saya ni belum mantap bahasa ibunda dan jati diri dia. Takut dia kena dipengaruhi oleh budaya negatif di bandar. Sebagai seorang warga yang bersifat patriotik, bonda memiliki banyak buku lama yang berkaitan dengan bahasa dan sejarah. Buku-buku tersebut selalu saya baca. Menurut bonda, asas kegagahan bangsa Melayu terletak pada 3 perkara, iaitu akidah Islam, bahasa Melayu dan kesediaan pada pemerintah yang adil. Setelah saya berasa mampu berjuang di kota, barulah bonda membenarkannya ke bandar untuk meneruskan kehidupan. Jadi, bondanya akhirnya dia ada benarkan saya selepas saya sudah mampu berjuang, mampu berdiri di kota. Namun, bonda berpesan agar menjaga 2 perkara, iaitu agama dan bangsa. Bonda juga mengirimkan sejumlah buku untuk kawan lamanya yang bernama Munshi melalui saya. Apabila tiba di bandar, saya menyerahkan buku-buku tersebut pada kawan itu yang ada pada pengamatan saya. Munshi merupakan seorang yang sangat mencintai bangsa dan budayanya. Jadi orang Munshi ini dia ialah kawan baik kepada bonda saya. Bonda kepada watak utama di cerpen ini. Dia tinggal di tanah Rizak Melayu di sebuah perkampungan tradisi di pinggir bandar. Jadi dia ceritakan Munshi di mana dia tinggal. Lepas tu di bandar, saya melihat kaum mudanya telah hilang identiti dan jati diri. Akibat sibuk bekerja, saya tidak bertemu dengan Munshi. Suatu hari, saya mendapat khabar bahawa perkampungan Munshi akan dibangunkan dengan berbagai bangunan mewah dan hotel. Apabila saya mencari Munshi di kampungnya, tentera-tentera berat sedang merobohkan rumah-rumah di situ.
Jadi, watak utama saya berasa sangat sedih dia melihat buku-buku lamanya yang telah saya bawa musnah apabila rumah Munshi dirobohkan. Namun, Munshi tidak kelihatan di mana-mana. Jadi, di sinilah akhirnya ceritanya di dalam cerita di dalam cerpen ini. Ini cerita dia. Okay. Sekarang kita lihat apakah tema dan persoalan dalam cerpen ini. Okay. Untuk temanya semangat cinta akan bahasa, agama, bangsa dan budaya yang tersemai dalam jiwa sekumpulan warga negara. Contohnya, berikan contoh di sini. Ibu kerap menasihati saya agar memelihara dan cinta akan agama, budaya, dan bahasa agar dihormati oleh orang. Okay. Ini tema untuk cerpen. Kita tengok persoalannya. Persoalan, keinginan anak muda berhijrah ke bandar untuk membina kehidupan. Contohnya, saya, watak utama, memohon keizinan ibunya untuk berhijrah ke bandar bagi membina kehidupannya seperti kebanyakan remaja yang lain. Persoalan yang kedua, peranan penjajah dalam usaha memecah belahkan rakyat sesebuah negara. Dalam cerita tadi ada sebutkan. Contohnya, pihak penjajah telah menjalankan sistem pecah dan perindah agar agihan kekayaan negara tidak berlaku secara adil hingga menimbulkan kerusuhan kaum akibat rasa tidak puas hati rakyat. Persoalan yang ketiga, kegigihan anak muda mempelajari segala ilmu untuk meneruskan kehidupannya. Contohnya, saya tekun belajar berbagai ilmu yang berkaitan dengan kehidupan sebelum berhijrah ke bandar. Itulah tadi dari mula tadi cikgu ada ceritakan. Okay, anak muda ini dia nak pergi ke kota tetapi mak dia, bonda dia menghalang pergi. Jadi watak utama ini dia teruskan usaha, dia nak menguasai bahasa ibunda dia nak kuatkan jati diri dia, belajar berbagai ilmu, baru dia bergerak ke kota. Kita tengok persoalan yang seterusnya. Ketaatan seorang anak terhadap nasihat ibunya. Saya mentaati nasihat ibunya yang tidak membenarkan berhijrah ke bandar kerana pada pendapat ibunya, saya masih belum cukup kuat jati diri untuk tinggal di bandar. Okay. Dari sinopsis cerpen ini kamu pun boleh nampak. Okay. Saya ni anak muda, dia sangat mengikuti, mendengar cakap ibunya. Jadi, di sinilah kita boleh nampak dia dengar cakap, jadi dia hormat dengan ibu dia. Taat. Persoalan yang kelima, kebimbangan seorang ibu terhadap anaknya. Contohnya, ibu keberatan untuk melepaskan saya ke bandar kerana bimbang saya terpengaruh akan budaya negatif yang terdapat pada remaja di bandar. Okay, kamu boleh nampak seorang ibu dia risau dengan anak dia. Takut dia pergi ke kota, pergi ke bandar nanti dia terpengaruh dengan budaya negatif di sana. Okay, boleh? Seterusnya kita tengok. Okay. Watak dan perwatakan. Okay, seperti tadi cikgu ada beritahu, watak utama itu dia tak ada nama. Dia cuma letakkan saya. Okay, saya, macam mana perwatakan dia? Seorang yang taat. Saya tidak membantah
ketika ibunya melarang dia berhijrah ke bandar. Seorang yang amanah. Saya menyampaikan amanah bondanya iaitu buku-buku yang sepatutnya diserahkan kepada munshi ketika saya pergi ke bandar. Okay, tadi di belakang sana, semasa ibunya membenarkan dia pergi ke bandar, jadi dia bawa pesanan, ibunya membawakan buku-buku, diserahkan kepada kawan ibu dia, iaitu munshi. Seorang yang gemar membaca. Saya telah mengkaji teks sejarah Melayu dan hikayat Hang Tuah serta membaca banyak buku lama milik ibunya yang membuktikan dia seorang yang suka membaca. Lagipun ibu dia telah bagi tahu dia belum cukup ilmu, belum cukup kuat jati diri, belum mantap dengan bahasa ibunda dia. Jadi di sinilah dia menunjukkan sikap dia yang gemar membaca, dia menguasai setiap ilmu dari buku-buku yang dimiliki oleh ibunya. Seterusnya kita tengok seorang yang tidak mudah putus asa. Saya meminta izin ibunya sekali lagi apabila sudah lebih bersedia untuk tinggal di kota, walaupun hasratnya itu pernah ditolak oleh ibunya. Jadi dari mula kita tengok kali pertama dia minta kebenaran daripada ibunya, tetapi ibunya telah menolak. Takut dia terpengaruh dengan budaya negatif di bandar. Tapi watak utamanya dia tidak putus asa. Dia teruskan usaha. Dia belajari, menguasai pelbagai ilmu, membaca buku-buku yang dimiliki oleh ibunya. Jadi dia rasa dia sudah bersedia, jadi dia minta sekali lagi kebenaran daripada ibunya untuk meneruskan kehidupannya di kota. Okey, sampai sini kamu boleh faham? Kalau boleh faham, kita teruskan. Okey, sekarang kita tengok watak sampingan iaitu bonda saya. Ibu kepada watak utama. Seorang yang berpengetahuan luas. Bonda. Berceritakan kepada saya tentang sejarah pahit tanah air. Dalam cerpen ini, ibu dia pernah menceritakan sejarah pahit tentang tanah air. Macam mana penjajah, apa telah penjajah lakukan ke tanah air mereka. Seorang yang bersifat patriotik. Bonda menasihati saya agar memelihara agama, bahasa ibunda dan negara. Selalu ibunda, selalu bonda dia menasihati dengan dia supaya mencintai agama, bahasa dan negara. Seorang yang amat memahami. Bonda mengizinkan saya berhijrah apabila didapati anaknya itu sudah mantap ilmu dan jati dirinya. Kita tengok watak sampingan munshi. Kawan lama bonda. Seorang yang cinta akan budaya Melayu. Munshi berpakaian tradisi Melayu yang lengkap dengan keris ketika menyambut kedatangan saya. Jadi dari sini dia menunjukkan watak munshi ni dia cinta akan budaya Melayu. Tengok cara pemakaian dia pun tahu. Seterusnya, seorang mengalu-alukan tetamu. Munshi tersenyum dan menjemput saya masuk ke rumahnya. Semasa watak utama saya menghantar buku-buku yang dipesan oleh ibunya pergi hantar kepada munshi. Jadi munshi dia menjemput dan senyum mengalu-alukan kedatangan saya ke rumah dia. Boleh? Jadi tadilah itu
3 watak sahaja di dalam cerpen itu, iaitu saya, bonda dan munshi. Sekarang kita tengok latar tempat dia. Ada di kampung, di kota dan di sebuah perkampungan tradisi di pinggir kota. Okay, kita tengok di kampung. Pada mulanya, bonda tidak benarkan saya meninggalkan kampung untuk berhijrah ke kota. Okay, dari mula dia semasa menceritakan tentang watak utama ini dengan watak sampingan ini. Masa itu, okay, tempat mereka adalah di kampung. Yang kedua, di kota. Saya berhijrah ke kota untuk membina kehidupan yang lebih sempurna. Okay, selepas dia mendapat keizinan daripada bonda dia, baru dia berhijrah ke kota. Di sebuah perkampungan tradisi di pinggir kota, munshi yang tinggal di sebuah rumah terletak di sebuah perkampungan tradisi di pinggir kota. Okay, dari belakang sana, kamu nampak watak utama ni dia membawakan buku-buku yang dipesan oleh ibunya dibawa kepada munshi. Jadi, tiga latar tempat dalam cerpen ini. Boleh? Setakat ini kamu boleh faham? Bagus. Kalau semua faham? Baiklah, sekarang kita lihat latar masa dalam cerpen ini. Yang pertama, zaman pemerintahan penjajah. Penjajah telah memerintah negara menggunakan sistem pecah dan perindah. Semasa ibu watak utama ini dia menceritakan kepada saya. Yang kedua, zaman selepas merdeka, rakyat sibuk mengejar harta dan pangkat sehingga lupa akan nilai, bahasa dan agama selepas dijajah. Okay, ini dua latar masa. Seterusnya, latar masyarakat. Ada 4 latar masyarakat. Masyarakat kampung, iaitu saya dan bonda tinggal di kampung. Masyarakat remaja yang tinggal di bandar. Saya mendapati masyarakat remaja yang tinggal di bandar kebanyakannya telah hanyut oleh keseronokan hidup. Masyarakat yang mengamalkan demonstrasi untuk menunjukkan bandahan. Penduduk kampung tradisi mengadakan demonstrasi untuk menunjukkan bandahan mereka terhadap pencerobohan tanah milik mereka oleh pihak berkuasa. Masyarakat yang cekal dan berani. Anak-anak bangsa pada zaman dahulu cekal dan berani meneroka hutan untuk dijadikan bandar pelabuhan yang terkenal. Okay, jadi ini semuanya latar masyarakat dalam cerpen ini. Okay, seterusnya kita tengok ada apa nilai yang boleh kamu pelajari dalam cerpen ini. Yang pertama, patriotik. Bonda menasihati saya agar sentiasa memelihara bahasa ibunda dan agama. Seterusnya, kegigihan. Anak-anak bangsa pada zaman dahulu cekal dan berani meneroka hutan untuk dijadikan bandar pelabuhan yang terkenal. Amanah. Saya menyampaikan amanah bondanya iaitu menyerahkan buku-buku kepada munshi ketika saya pergi ke bandar. Nilai yang keempat, ketaatan. Saya tidak membantah ketika ibunya melarang dia berhijrah ke bandar. Okay, dari sini kamu boleh nampak watak utama dia taat kepada emak dia. Jadi seterusnya kita tengok apa pengajaran yang boleh kamu dapat. Kita hendaklah taat pada perintah dan larangan ayah dan ibu. Saya tidak membantah ketika ibunya melarang dia berhijrah ke bandar. Okay.
Sebenarnya pengajaran ini kamu boleh ambil daripada nilai, lepas tu kamu huraikan lagi. Jadi sebagai pengajaran. Boleh? Kita hendaklah gigih apabila melakukan sesuatu pekerjaan. Anak-anak bangsa pada zaman dahulu cekal dan berani meneroka hutan untuk dijadikan bandar pelabuhan yang terkenal. Okay. Ini pengajaran dia semasa bondanya menceritakan kisah dahulu kepada anak dia, iaitu saya. Kita hendaklah rajin membaca untuk meningkatkan pengetahuan. Saya telah mengkaji teks sejarah Melayu dan hikayat Hang Tuah serta membaca banyak buku lama milik ibunya. Dari cerpen ni kamu boleh nampak juga watak utama saya, dia banyak membacakan buku-buku lama untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dia sebelum dia berhijrah ke kota. Kita tidak boleh mudah putus asa apabila menemui kegagalan. Saya meminta izin ibunya sekali lagi apabila sudah lebih bersedia untuk tinggal di kota, walaupun hasratnya itu pernah ditolak oleh ibunya. Jadi dalam cerpen ini kamu pun boleh nampak ibunya pada mulanya ibu kepada watak utama ini dia menolak permintaan kebenaran, tidak membenarkan watak utama ni dia berhijrah ke kota. Tetapi watak utama ini dia tidak pernah berputus asa. Dia memperkuatkan diri, dia memantapkan bahasa ibunda dia lagi, dia menguasai dengan lebih banyak ilmu pengetahuan dan dia pada masa yang sesuai dia rasa dia sudah bersedia, jadi dia cuba lagi dia meminta izin daripada ibunya. Akhirnya ibu dia membenarkan, memberikan keizinan kepada saya untuk berhijrah ke kota. Okay? Boleh? Sampai pengajaran kamu boleh faham? Okay? Jadi, kita tengok. Baiklah, kelas kita pada hari ini setakat ini sahaja. Cerpen yang cikgu telah ajarkan, cikgu harap kamu semua boleh faham dengan sinopsis, dengan cerita dia. Kamu boleh faham dengan tema persoalan nilai pengajaran dia semua. Cikgu harap kamu semua boleh faham. Jadi, sekian terima kasih dan kita akan berjumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Kalau kamu ada apa-apa soalan, boleh ajukan kepada cikgu. Sekian terima kasih.